Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siri-siri pengajaran bahasa Arab saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menurunkan barakah kepada kita semua sempena hari Jumaat penghulu segala hari. Pada hari ini insya-Allah kita sambung perbincangan kita tentang kata-kata daripada tokoh Islam. Hari ini kita akan membincangkan satu kata-kata yang ditinggalkan oleh Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat zuhudnya. Jadi sebelum kita membincangkan kata-kata Abu Darda, kita akan membincangkan dahulu perkataan-perkataan yang akan digunakan oleh beliau di dalam ungkapan-ungkapan. Saya akan mendedahkan kepada tuan-tuan tentang apa yang dikatakan sifir di dalam kaedah pusar, di mana sifir akan merujuk kepada kad warna kuning B, di mana kita boleh mengenal pattern-pattern sebutan orang Arab berdasarkan kepada sifir ini. Contoh perkataan yang akan digunakan di sini ialah perkataan haraba. Fi'il ini fi'il madhi. Kolom nombor 2 adalah mudhari', perbuatan yang telah berlaku, fi'il madhi. Yahrubu fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku, sentiasa berlaku. Dan kolom nombor 3 ini adalah masdar ataupun yang dikatakan kata terbitan. Bagaimana peranan sifir ini? Untuk sifir yang dikatakan sifir 1, contoh di sini, ini kita akan dapat meneka sebutan itu adalah berdasarkan pattern 1 A, B, C, D, E, F, bermakna perkataan yang bermula fi'il madhi dengan 3 huruf. Kita akan dapat apabila kita sudah melihat kamus bagaimana sebutan fi'il madhi dan bagaimana sebutan fi'il mudhari', maka sebutan fi'il madhi mudhari' ini membezakan pattern 1 A, B, C, D, E, F. Rezeki hari ini penggunaan adalah penggunaan Sayyidina Abu Darda berkait dengan sifir 1A, iaitu atas pattern fa'ala yaf'ulu. Kalau kita tengok 1A, fa'ala yaf'ulu, bermakna disebut atas pattern haraba yahrubu, razaqa yarzuqu, mata yamutu. Dan di sini pattern dia lari sikit sebab diganggu oleh haraf illah, iaitu alif yang berada di tengah. Bagaimana kita dapat sebutan haraba yahrubu, razaqa yarzuqu, mata yamutu? Jawapan dia ini adalah sama'i, dan dia hanya boleh dikenal pasti apabila kita merujuk kepada kamus. Haraba maknanya lari, iaitu melarikan diri. Razaqa memberi rezeki lah, merezekikan atau memberi rezeki, ini khas kerja Allah Ta'ala. Dan mata, seperti mana orang Melayu faham juga, maknanya mati. Adapun kolom nombor 3 ini, sifir kita tidak boleh memainkan peranan yang tetap, dan saya akan tandakan kolom nombor 3 untuk sifir 1 A, B, C, D, E, F dengan tanda gelap, sebab muktamad sebutan dia adalah di dalam kamus. Sifir tidak dapat menjelaskan semuanya. Ini semua kena tengok dalam kamus. Kalau kita tengok dalam fi'il madhi, mudhari' dan masdar haraba yahrubu, haraban. Ada juga huruban, dan ada beberapa pilihan lain. Lagi besar kamus, lagi besar, lagi banyak pilihan.
Razaqa yarzuqu, tengok masdar dia pattern lain sikit, rizqan seperti mana sebutan Melayu. Dan mata yamutu mautan, ya. Ini seperti mana sebutan orang Melayu, maut, ya. Haraba dia telah melarikan diri, yahrubu dia sedang melarikan diri, haraban atau huruban itu melarikan diri. Kita jangan sebut masa sebab dia akan berkait dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Razaqa dia telah memberi rezeki, yarzuqu sedang atau akan memberi rezeki, rizqan iaitu rezeki. Mata yamutu mautan dia telah mati, dia akan mati kematian. Yang ini kenapa saya tinggalkan? Sebab ini adalah sebutan berkait dengan Sefer 2, dan Sefer 2 ni kamus akan bagi fi'il madhi sahaja. Selepas tu tuan-tuan boleh kiaskan pattern yang telah diperuntukkan di dalam Sefer atau yang telah ditetapkan oleh orang Arab. Kalau Sefer 2 mesti berbunyi af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau di sini akan bunyi adraka yudriku idrakan. Dia ikut dia. Adapun Sefer 1 sifat dia, ya, 1 ini sifat dia sama'i. Maknanya kita tengok kamus, dengar orang Arab sebut, baru kita tahu sebutannya. Sedangkan Sefer 2 sifat dia kiasi, maknanya kita boleh ikut kaedah. Kita kiaskan pattern yang ada. Contohnya af'ala yuf'ilu if'al, adraka yudriku idrak. Makna tanpa kita buka kamus pun kita akan tahu. Kamus pun hanya bagi punca sahaja fi'il madhi adraka. Yang lain tu kita boleh buat sendiri. Itu maksudnya kiasi, maknanya sudah ada pattern tetap yang kita boleh kias, sama dan bandingkan, dan kita akan dapat sebut yang betul. Adraka maknanya mendapatkan. Okey. Dengan kunci perkataan yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah kita akan cuba memahami apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Insya-Allah saya padam. Bagaimana orang Arab menyebut telah berkata Abu Darda, ya? Telah berkata ini perkataan yang sangat banyak berulang dalam siri-siri kita. Hatta dalam Quran dia berulang pecahannya lebih 1700 kali. Fi'il madhi qala, saya tandakan star sebab banyak berulang. Fa'il ialah Abu. Ini fa'il. Fa'il bagi depan tetapi dengan tanda waw. Marfu' bagi depan dengan tanda waw, ya. Dan dia asmaul khamsah, dia akan jadi mudhaf, maka sebelah perkataannya ialah mudhafun ilaih yang berbaris di bawah, iaitu ad-darda'i. Itu baris bawah. Qala Abu Darda'i. Apa dia kata? Ini adalah yang dipanggil apa tuan-tuan dan puan-puan? Dipanggil maqulul qawli ataupun ungkapan. Perkataan yang pertama ialah lau. Ini sama bahasa Melayu lah. Kalau, ya, orang Melayu tambah jikalau, ya. Ini dipanggil harfu syartin. Dia akan menjadikan ayat itu tergantung, harf syarat. Satu lagi dia juga berperanan sebagai imtina, iaitu menghalang sesuatu itu terjadi kerana ia adalah andaian yang tidak akan berlaku, ya. Macam Allah kata, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami nak, kami akan berikan semua orang hidayah. Jadi semua orang dapat hidayah, tak adalah yang masuk neraka. Dan itu satu andaian, kerana hidayah itu ditakdirkan oleh Allah kepada manusia supaya ia dipilih.
supaya manusia akan menerima balasan sama ada ke syurga atau ke neraka nanti. Lau. Perkataan kedua yang popular ialah anna. Saya tanda X, sesungguhnya dia adalah harfu taukid. Dia menegaskan. Dia juga digelarkan harf nasab kerana dia akan membariskan atas isim selepas dia, iaitu perkataan rajulan. Ni siapa belajar bahasa Arab, dia termasuk dalam kumpulan star, iaitu lelaki. Ya? Kalau lelaki rajul, kalau perempuan mar'ah. Kalau jamak dia rijal, kalau jamak perempuan nisa. Ya? Itu sudah biasa. Lau anna rajulan, kiranya sesungguhnya seorang lelaki. Perkataan ialah yang kita sudah bincangkan tadi, haraba. Apa makna haraba tadi tuan-tuan? Saya nyatakan ni adalah kategori perkataan yang kita tak tahu makna. Makna dia telah melarikan diri. Ini fi'il madhi tadi. Sesungguhnya, kalaulah sesungguhnya seorang lelaki telah melarikan diri. Haraba fi'il madhi yang fa'il dia atau pelaku dia huwa kembali kepada lelaki ni. Lelaki ni melarikan diri. Haraba. Dia melarikan diri, dikatakan min. Ini perkataan wajib tahu. Ya? Melarikan diri daripada mana? Daripada rizkihi. Selepas harf jar mesti baris bawah, rizki. Ini perkataan sama bahasa Melayu dan ini wajib tahu. Daripada rezekinya. Ini satu andaian tak akan berlaku. Mana ada orang lari daripada rezeki? Orang mengejar rezeki. Yang orang lari ialah daripada mati. Dia takut mati, tapi rezeki dikejar. Dia lari daripada rezekinya. Okey, kama, seperti mana. Ini perkataan wajib tahu. Ma, perkataan yang akan berulang-ulang ataupun dia wajib tahu juga. Ini dia panggil ma masdariyah. Dia fungsi dia untuk menyengkang, ya, antara harf jar dengan fi'il yang selepas dia. Biasa orang Melayu akan terjemah seperti mana, ya. Okey, kemudian digunakan perkataan yang sama tapi menggunakan fi'il mudhari'. Kama yahrubu, haraba yahrubu. Seperti mana dia melarikan diri. Okey, apa perkataan yang selepas dia? Ruang tidak cukup, iaitu minal mauti. Min makna daripada, al mauti. Ini perkataan bahasa Melayu, daripada kematian. Ini satu andaian yang tak berlaku lah. Tapi ini andaian dibuat oleh orang Arab menggunakan kata lau ni untuk mendapatkan satu kejelasan maksud yang nak disampaikan. Ya? Kalaulah sesungguhnya seorang lelaki telah melarikan diri daripada rezekinya. Rezeki nak datang pada dia, dia cabut lagi. Dia tak nak rezeki tu. Kemewahan, rumah, kereta, rezeki, anak pinak, ya, kekayaan, semua dia tak nak, dia lagi. Dia lari takut kepada rezeki itu. Diumpamakan seperti mana dia lari daripada kematian. Agaknya apa terjadi pada rezeki itu? Rezeki itu akan hilang daripada dia ke ataupun tidak? Ini keyakinan Sayyidina Abu Darda terhadap dua ketentuan Allah yang tidak akan boleh berubah, iaitu mati dan rezeki. Ya? Apa kata, ya? Abu Darda dia kata la adrakahu. La adrakahu. Ada tiga perkataan. Yang pertama, lam dengan satu harkat, dibaca satu harkat, itu makna sungguh, itu harfu taukid. Dia juga dia kata harfu jawab
iaitu untuk melengkapkan ayat tergantung sampai di sini, maka dia dipanggil harfu jawab, ataupun setengah ulama menyatakan harfu rabitah. Rabitah mengikat antara dua ayat, ayat tergantung dan ayat pelengkap. Harfu jawab wa taukid, dan dia digunakan juga untuk menegaskan. Harfu jawabin wa taukid. Kemudian perkataan adraka. Ini tersenarai dalam perkataan yang kita bincangkan tadi. Nescaya, itu terjemahan la, nescaya. Adraka adalah fi'il madhi tadi. Nescaya mendapatkan. Ini fi'il madhi sifir 2. Adraka, dia telah mendapatkan. Kemudian kita jumpa perkataan hu. Kalau kita belajar kaedah pusar menggunakan formula nombor 2, mesti kita akan kata dia adalah maf'ul bih, kerana mana-mana dhamir bila dia melekat atau muttasil dengan fi'il, ni fi'il, dia mesti jadi objek, mangsa, ataupun dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Nescaya akan mendapatkannya, perbuatan dia mendapatkan. Maf'ulun bih dia ialah hu. Siapa fa'il dia? Fa'il dia ialah, iaitu yang berbaris depan. Kita bariskan depan, maka kita tahulah dia fa'il. Ya. Nescaya akan mendapatkannya oleh rezeki. Rezekinya, ataupun dalam bahasa Melayu, nescaya rezekinya akan mengejarnya, mendapatkannya. Dia lari macam mana pun, Allah telah mentakdir dan menetapkan di Lauh Mahfuz, ya, dia akan menjadi seorang yang kaya, jutawan. Tiba-tiba dia tak nak, dia lari, dia buat segala macam untuk mengelakkan dia jadi jutawan. Kata Abu Darda, nescaya rezekinya itu akan mengejar atau mendapatkannya sampai dia jadi kaya. Sebab bila Allah telah tentukan rezeki sedemikian rupa, maka rezeki itu pasti akan dapat sampai kepada hambanya seperti mana yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. La adrakahu rizquhu, ya, kama, seperti mana. Ruang sempit sikit dalam kita punya ni. Kama, ya, yudrikuhu, seperti mana mendapatkan. Yudriku, ini perkataan fi'il mudhari', ya, adraka fi'il madhi, yudriku fi'il mudhari', seperti mana mendapatkan. Hu akannya, dia mesti jadi maf'ul bih, ya, kama yudrikuhu al-mautu. Ini fa'il dia bagi depan, ya, habis kata-kata ini. Seperti mana mendapatkan akannya oleh kematian, ataupun dalam bahasa Melayu moden, seperti mana kematian akan mendapatkan atau mengejarnya. Seperti mana lari tak boleh, seperti mana kematian tidak boleh kita melarikan diri daripadanya, begitu jugalah rezeki. Ya, jadi di sini satu pemahaman yang sangat bagus kita dalam bab qada dan qadar Allah Ta'ala, dan apa yang Allah telah tentu dan tetapkan, ya, dua perkara yang telah tertulis, ya, di Lauh Mahfuz, dan telah tetap ketika mana kita berumur 120 hari dalam perut mak kita, antaranya ialah rezeki dan mati. Orang akan lari daripada kematian, mengelak, dia jaga kesihatan, dia jaga segalanya, ya, dia buat exercise sebab takut mati cepat. Tapi kematian dia tetap seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah. Begitu juga rezeki. Tapi ini satu andaian untuk mudah fahamlah tuan-tuan, untuk mudah faham tentang bab qada qadar Allah Ta'ala pada rezeki ini. Abu Darda membuat satu andaian, ya, yang kita senang faham bahawa dia tak akan dapat berubah. Qala Abu Darda, telah berkata oleh Abu Darda, lau, andainya, kalaulah, kiranya. Itu dia panggil
harfu syartin, menjadikan ayat itu tergantung sampai sini, dan dia imtina, dia tidak boleh berlaku. Ya? Orang tak akan boleh lagi daripada rezeki dia. Andainya sesungguhnya rajulan, seorang lelaki, haraba, dia telah melarikan diri dia, min rizkihi, daripada rezekinya. Dia tak nak rezeki tu. Kama, seperti mana, yahrubu, dia melarikan diri daripada kematian. Biasa orang cabut lari daripada kematian. Ini andainya orang tu lari daripada rezekinya, apa akan terjadi? Kata Sayyidina Abu Darda, la adrakahu. Ni jangan baca panjang dua harakat tuan-tuan, nanti jadi makna tidak. Ini la adrakahu, bukan la adraka. Ya, la pendek satu harakat, dia akan menjadi harfu taukid. Nescaya adraka, mendapatkan hu, akannya, oleh rezekinya. Atau nescaya rezekinya akan mendapatkannya, akan mengejarnya semula. Kama, seperti mana, yudrikuhu al-maut, seperti mana kematian juga akan mengejarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat menarik dan sangat penting untuk pegangan kita, bahawa ya, kita tidak akan dapat mengubah dua perkara ini, kerana dia telah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah sampailah kita berada di hujung akhir hayat kita, bahawa rezeki dan mati itu adalah satu benda yang tetap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah belajar tadi perkataan haraba, fi'il madhi, yahrubu mudhari'. Dia telah melarikan diri, sedang melarikan diri. Ya, kita juga telah bincangkan perkataan adraka yudriku. Fi'il madhi adraka, telah mendapatkan, ya, akan mendapatkan. Yudriku. Kita juga mencari punca perkataan rezeki yang kita sebut, iaitu daripada razaqa yarzuqu rizqun. Rizqan, rizkin. Ya? Dia ni berbaris bawah kerana terletak lepas harf jar dan dia jadi mudhaf. Hi akan jadi mudhafun ilaih. Kita juga sudah mengenal pasti satu perkataan digunakan, iaitu al-maut, seperti mana juga dalam bahasa Melayu daripada perkataan mata yamutu maut, mautun. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami tentang takdir mati dan rezeki ini seperti mana yang difahami oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Moga Allah meridai akannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.